IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pia dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan selesai sudah segmen topik pagi hari ini. Kita nak terus lagi pengisian Warna Pagi di setengah jam terakhir menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Ya, dan Malaysia. pagi ni kita nak bercerita tentang amanah sama dipikul, tanggungjawab sama digalas. Dan bersama kita pagi ini untuk Suara Kemanusiaan, salah seorang ahli lembaga pengarah Islamic Relief Malaysia ataupun pemegang amanah, maaf saya ahli lembaga pemegang amanah Islamic Relief Malaysia yang juga merupakan Naib Chancellor UNIZA. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Maddahan pagi ni ya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita? Selamat Hari Raya juga, harapnya tak kelewatan lah untuk ucapkan selamat Hari Raya untuk Prof Datuk yang sudi juga. Dan terima kasih Datuk bersama kita pagi ini untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, betul. Baik, Datuk. Selamat Raya. Terhibur dapat sebab Raya tahun ni pergi mana? Kan. Samalah. Okey Datuk, mungkin sebagai awalan ni kita nak kongsikan bagaimana Datuk melihat perkembangan Islamic Relief Malaysia yang mana IRM sendiri pun sudah lebih 15 tahun bertapak di Malaysia ni, Datuk. Silakan. Ya. Alhamdulillah saya menjadi ahli lembaga pemegang amanah Islam di Indonesia. Jadi saya berasa amat teruja dan berterima kasihlah kerana amanah diberikan. Dan saya memang melihat IRM ni atau Islamic di Indonesia ni sebagai sebuah badan NGO yang sangat cemerlang lah. Cemerlang dari segi perkhidmatan yang diberikan dan cemerlang juga dari segi reputasi, dan cemerlang dari segi juga gerak kerja dan pengiktirafan NGO ini di peringkat antarabangsa. Dia merupakan satu-satunya NGO di Islamic NGO yang mendapat pengiktirafan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dipanggil certified by CHS ataupun Core Humanitarian Standard. Yang mana CHS ini dipakai oleh semua NGO antarabangsa, dan satu-satunya NGO Islamik yang mendapat pengiktirafan ini adalah IRM. Okey. Jadi reputasi dia memang baiklah. Itu dia tentang reputasi dan juga pencapaian lah kan pada pandangan Datuk sendiri. Dan mungkin pada pandangan Datuk, sebuah satu-satu NGO ataupun non-government organisation mesti ada konsep atau prinsip transparansi dan accountability. Itu satu pegangan teguh termasuk juga di Islamic Relief Malaysia dan seluruh dunia. Boleh tak Datuk jelaskan dan terangkan kenapa dua prinsip ini penting bagi sebuah NGO khususnya yang dipegang juga oleh Islamic Relief Malaysia, Datuk? Ya, ini sangat penting seperti yang disebutkan tadi. Dia ada transparansi, kemudian yang kedua adalah transparansi. Dia ada tiga sebenarnya, transparansi, accountability dan satu lagi impact. Ada tiga impact besar ni. Jadi ketiga ini dimiliki oleh IRM kerana pentingnya, kerana apabila kita jalankan kerja humanitarian, kita tidak boleh ada partition. Kita mesti tidak partition, kita mesti bebas. Kita mesti membantu sesiapa sahaja yang memerlukan. Dengan kata lain, dia mesti merentas sempadan lah. Dia tidak sempadan. Dia tidak ada sama ada boundary politik ataupun boundary agama ataupun boundary perkauman, boundary negara, dia tak ada. Dia mesti borderless, dia mesti semua perkara-perkara yang itu dia perlu tidak ada pada NGO yang bersifat transparansi dan bersifat seperti yang Pian sebut tu juga accountability. Baru dia dapat sampai baik, insyaAllah itu prinsip sangat penting lah yang perlu dipegang oleh setiap NGO. Cuma Datuk, bila kita cerita tentang
bantuan yang disampaikan kepada para penerima manfaat. Mungkin yang termasuklah yang terkini melibatkan isu Palestin di Gaza, saudara-saudara kita di sana. Banyak juga melibatkan banyak NGO yang turut menyampaikan sumbangan, termasuk Islamic Relief Malaysia. Cuma ada yang bertanya-tanya ataupun meragui sejauh mana bantuan tersebut sampai, berapa peratus yang sampai dan sebagainya. Ada juga yang takut penyelewengan berlaku daripada sumbangan yang disampaikan oleh para penyumbang. Jadi apa pandangan Datuk dan bagaimana Islamic Relief Malaysia sendiri menguruskan sumbangan itu supaya sampai kepada penerima manfaat, Datuk? Betul. Ya. Satu yang penting dalam hal ini saya pun bersetuju dengan mereka yang menderma bahawa kita nak memastikan supaya bantuan itu sampai kan. Jadi untuk menjawab persoalan itu, memang Islamic Relief Malaysia merupakan sebuah badan yang dia bukan bekerja sendiri. Selain daripada dia sendiri ada BOT yang mana saya adalah ahli, kita juga tertaluk kepada peraturan IRW kita, Islamic Relief World kita, yang mana dia berpangkalan di UK, tapi kita punya ahli BOT yang mengawal kita itu ahlinya daripada UK, daripada Amerika, daripada dunia-dunia lain juga, selain daripada wakil daripada Malaysia. Jadi saluran bantuan daripada IRM ini akan melalui IRW dan sampai kepada, kalau dalam konteks sekarang Palestin kan. Ya, di Palestin ada IRP. Okey, jadi dengan itu tidak ketimbul isu, contohnya kerana audit berlaku, katalah kita keluar sejuta contoh. Jadi sejuta tu diaudit di peringkat dalaman, kemudian sejuta tu juga diaudit di peringkat antarabangsa. Kemudian sejuta itu harus sampai kepada mereka yang menerima sana, kerana yang menerima sana pula akan memberi laporan. Katalah tak sampai, dia akan beritahu tak sampai. Contoh kan. Jadi IRM, IRW, IRP kalau kita Palestin. Kita ada cawangan di 45 negara ataupun negara yang tidak ada wakil kita, tetapi kita ada wakil yang akan ke sana. Maka semuanya itu, dan kita diaudit oleh syarikat audit yang bebas, bukan audit kita saja. Maka audit kita, audit ni macam kita lah, kita bekerja jabatan kerajaan, kita ada jabatan audit negara, audit luar, dia bebas dan dia akan menantik satu firma untuk mengaudit kita. Yang sama. Jadi dengan itu kita ada isu bantuan itu tidak sampai sebab saya duduk dalam buat tu. Jadi saya pun kena grill juga dengan IRW. Mereka bertanya perancangan kita, mereka tanya duit ke mana pergi, duit dia dari mana, duit dia semua dia tanya. Sebab itu nak diserahkan pada audit sampai itu. So, tidak ada isu. Itu. Masya-Allah. Maknanya jelaslah transparansi lah yang berlaku dalam penyampaian bantuan dan sumbangan daripada sahabat penyumbang kita kepada Islamic Relief dan kemudian sampai pada penerima manfaat, termasuk contoh kita tadi Islamic Relief Palestin. Malam tadi pun saya sempat juga dengarkan perkongsian Brother Zairul, CEO Islamic Relief, dan juga Brother Munib Islamic Relief Palestin, yang mana Brother Munib dia juga menyebut Islamic Relief Malaysia antara yang terawal respon bila isu Gaza ataupun isu Palestin dibangkitkan, dan maknanya rakyat Malaysia ni sangat pemurah, sangat prihatin, dan insya-Allah macam Datuk tadi, bantuan tu akan sampai sebaiknya kepada para penerima manfaat, insya-Allah. Baik Datuk, kita nak minta izin berehat sekejap untuk pusingan pertama ni. Kejap lagi kita nak cerita pula tentang zakat, wakaf dan bagaimana Islamic Relief Malaysia juga menyantuni isu ini untuk memberi penjelasan pada para penyumbang kita, insya-Allah Datuk. Baik. Kita berehat kejap. Kita berehat seketika, dan sahabat-sahabat semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami.
Ya betul, pada waktu ini bertemankan Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita pagi ini tentang amanah sama dipikul, tanggungjawab sama digalas, dan masih lagi bersama kita ahli lembaga pemegang amanah Islamic Relief Malaysia, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Hassan Basri Awang Maddahan. Ya, Alhamdulillah, yang juga merupakan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin Yunizar Terengganu, dan bersama kita pagi ini Datuk, kita nak sambung sikit mungkin kita ceritakan tadi di Malaysia, Islamic Relief Malaysia bertapak sejak 2005 dengan macam-macam inisiatif berkongsi suka duka para penerima manfaat sama ada di dalam negara dan juga di luar sana, menerusi juga sahabat-sahabat kita Islamic Relief seluruh dunia kan Datuk kan. Mungkin kalau kita nak sambung untuk pusingan kedua ni, nak cerita tentang zakat dan wakaf. Mungkin ada yang masih lagi memandang apa enteng urusan zakat dan wakaf, sedangkan ia sangat penting. Macam mana pandangan Datuk dan nasihat Datuk lah pada sahabat penyumbang kita, insyaAllah. Ya, satu perkara yang perlu kita mungkin kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar sana adalah fungsi utama NGO IRM ini, Tempat Islamic Relief Indonesia, adalah untuk tindak kecemasan dan juga pembangunan. Dan kedua-dua fungsi kecemasan dan pembangunan ini, kalau kita cakap dari segi wakaf dan dari segi zakat, maka dia tertakluk atau termasuk di bawahnya kan. Jadi maksudnya kalau sesiapa yang nak menyumbang zakat ataupun nak berwakaf dan sebagainya, maka dia terkandung, kerana dalam bantuan kecemasan kita bagi bantuan bila berlaku kecemasan kepada seperti berlakunya serangan, peperangan, kecederaan di hospital dan sebagainya. Kalau pembangunan pula seperti pembangunan kemanusiaan, pendidikan, kesihatan, psikososial, kehidupan yang mampan, pertanian, perikanan, perkilangan dan sebagainya, membantu anak yatim dan sebagainya yang susah, yang miskin, itu juga masuk di dalam projek pembangunan. Maka kedua-duanya ini adalah berkait dalam kerja yang dilakukan oleh IRM. Maka pada saya, bagi mereka yang ingin berzakat dan ingin menyampaikan wakaf mereka boleh melakukan sedemikian. Cuma perlu beritahu lah kan, beritahu mana zakatnya, mana wakafnya dan sebagainya. Ya, kita tahulah wakaf ini adalah maknanya sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain, dan kita berhenti mengambil manfaat daripada harta yang kita berikan itu. Kalau dalam wakaf maknanya berhenti. Mana kena jelaskan lah. Tak bolehlah tahu-tahu diam-diam je masuk 1 juta tu senyap. Kena bagi tahulah apa niat untuk sumbangan tersebutnya, Datuk ya. Betul. Ya, itu untuk memudahkan lagilah pihak ni. Tapi walau bagaimanapun dalam sistem IRM itu, saya tak pasti tentang operasinya, tapi saya yakin mereka juga ada laluan untuk zakat, laluan untuk pakar, laluan untuk derma dan sebagainya. Kerana kita menerima bantuan bukan hanya daripada orang Muslim, daripada mereka yang Islam juga memberi sumbangan untuk membantu projek kemanusiaan yang hanya bukan di Palestin tapi juga di seluruh dunia. Seperti yang tahu, IRM telah terlibat lebih dari 45 negara. Lebih 45 buah negara, termasuk juga rakyat tempatan ataupun mereka yang berada dalam negara kita. Macam tadi Datuk sebutkan, kita nak manfaatkan sumbangan tu untuk pelbagai dana pendidikan, untuk anak-anak yang memerlukan contohnya, dan ada juga untuk membantu mereka yang kebuluran, dan yang terkini pun kita ada dana wakaf sistem air untuk pelbagai lokasi di Somalia, Bangladesh dan Indonesia dan negara-negara lain. Mungkin isu ini masih lagi berlaku walaupun zaman sekarang orang duk sebut moden, teknologi canggih, tapi masih ada lagi yang diuji dengan isu sedemikian. Jadi kenapa keprihatinan kita pun kalau boleh jangan berhenti setakat ni saja, Datuk. Mungkin nasihat Datuk supaya ramai lagi yang lebih prihatin, insya-Allah, Datuk. Ya, ialah kalau kita lihat dalam Al-Quran pun Allah sebutkan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari ini dia bertukar ganti. Ada harinya senang, ada hari susah, ada hari hidup dalam keadaan aman, ada hari kita kena musibah dan sebagainya kan. Jadi siapa nak susah, siapa nak bala dan sebagainya. Dan kita tahu bala ataupun musibah yang berlaku itu adalah sebahagian daripada ujian Allah. Dan ujian Allah itu kepada mereka yang kita terlibat dalam kesusahan.
bagi mereka yang kata hujat itulah bertanggungjawab untuk membantu mereka yang tidak yang berada dalam kesusahan itu. Kalau kita nak mengharapkan orang yang kena bala di sini mengubah diri dia dan memperbaiki keadaan dia dalam keadaan kalau macam rumah dia terobor dan sebagainya kan, bagaimana dia nak mengubah keadaan dia? Maka inilah fungsinya bertolong bantu di antara muslim itu, adanya NGO seperti ini yang memainkan peranan ini supaya kerja-kerja bantai itu berlaku secara tersusun dan teratur dan ada penyelarasan dan sebagainya. Tidaklah berlaku menyelonggokkan bantuan kan, ataupun tak sampai bantuan dan sebagainya, atau sampai bantuan yang tidak berkaitan dengan yang diperlukan kan. Contohnya dia kena musibah banjir kan, tapi kita pergi hantar dekat dia yang berkenaan kayu-kayu contohnya, mungkin itu bukan keperluan dia. Contoh, jadi dengan itu itulah perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dan dalam hal ini IRM dia memang tersusun kerja dia, dan dia ada tim, ada tim penilaian, ada tim pembangunan, ada tim bantuan, ada tim kemasan dan sebagainya, dan juga tim yang macam charity ya, ada. Kita di dalam negara seluruh Malaysia kita ada, di seluruh negara kita ada, di setiap negeri kita ada center kita untuk masyarakat. Baik, insyaAllah. Mungkin kita tak percaya, mungkin kita tak perasan. Kalau di Kelantan kalau yang kita tumpak tu, kita pernah pergi satu kampung di pulau tu orang tak pergi ke pulau tu, tapi dia penduduk di situ, dan kita ada projek di pulau tu membangunkan masyarakat. Terbaik, insya-Allah. Itu dia macam-macam di mana saja kita bantu, dan macam Datuk sendiri pun kami yakin Datuk sendiri dengan kepakaran dan ketokohan dalam bidang pendidikan, insya-Allah boleh juga kita gerakkan siswa-siswi kita untuk turut bersama NGO dalam bidang kesukarelawanan dan kemanusiaan, insya-Allah. Datuk kan? Baik. Dan Brother Zairul ni pun CEO kita pun kongsikan juga, katanya sebahagian dari mandat Islamic Relief juga digunakan untuk membantu membangunkan rakan-rakan NGO lain juga, NGO tempatan, mana yang boleh kita sama-sama bantu dan kita pupuk keprihatinan bersama. Baik Datuk, soalan terakhir ni kita nak cerita, Datuk sendiri sebagai ahli lembaga pemegang amanah Islamic Relief Malaysia, mungkin Datuk ada harapan yang nak disampaikan, dan mungkin pesanan, kalau ada ucapan kaya sekali nak sampaikan pun silakan Datuk untuk bagi ni. Ialah satu yang boleh saya kongsikan mungkin dengan penonton kita sekalian atau pendengar program ini. Alhamdulillah, sebaik yang IKIM ini kita mengambil satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Jadi tangan yang di atas, tangan yang memberi itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi di situ nak ditekankan bahawa Nabi SAW menyarankan ataupun mengingatkan kepada umatnya supaya hendaklah sentiasa bersedekah, memberi bantuan, memberi bayar zakat, memberikan wakaf, dan apa segala jenis bantuan yang kadang-kadang bukan semestinya hanya dari segi harta, tetapi pemikiran, nasihat dan tingkah laku baik serta pertolongan yang kita berikan itu pada manusia, kita masuk dalam apa yang Nabi SAW sampaikan tadi. Saya ini mungkin menjadi tagline kepada kita lah, untuk mendorong kita dalam apa kapasiti sekalipun, sama ada kita ni orang yang berada atau kita ni orang yang tidak diberikan kesempatan untuk memiliki harta, maka kita boleh menyumbang sama ada buah fikiran atau tenaga kita sendiri untuk kita membantu orang lain. Kerana inilah sebenarnya saham yang paling besar. Yang lain tu mungkin kita habiskan di dunia, tapi yang ini dia akan Allah membawa kita bersama-sama dalam kita berada dalam dunia sebelah, insyaAllah. Saya rasa dari segi konsep dan kerja yang IRM ingin sarankan adalah untuk sama-sama kita menyumbang pada membawa kebaikan pada masa. Baik, insya-Allah. Yang penting dalam minda tu sentiasa berfikir tentang kemanusiaan, dan sentiasa bila fikir kemanusiaan, kita fikir Islamic Relief, insya-Allah. Dan untuk pagi ini terima kasih banyak-banyak
Datuk atas perkongsian kita. Kita ucapkan dan kita doakan juga semoga Allah Ta'ala memudahkan urusannya untuk menggalas amanah yang dipegang ini insya-Allah untuk manfaat dan maslahat semua umat insya-Allah. Datuk ya. InsyaAllah. Terima Baik Datuk. kasih. Terima kasih Datuk untuk pagi ni. Okay, baik. Baik, InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Itu dia tetamu kita untuk Suara Kemanusiaan pagi ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita harap dapat manfaat terbaik daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mendahan, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Islamic Relief Malaysia yang juga merupakan Naib Chancellor di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, UNIZA. Ya betul. Dan pastinya perkongsian untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia tadi mengakhiri Warna Pagi edisi hari Isnin 17 Mei 2021. Terima kasih di atas perhatian anda yang bersama kami, teman kami